with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen creepy dan kali ni Kamal ada satu kisah seram tentang sihir tau. Dan kali ni subscriber Kamal ni seorang lelaki. So, nama pemilik kisah ni Aiman dan Aiman nak ceritakan satu kisah waktu zaman sekolah menengah dia dulu. Macam mana seorang student ataupun pelajar ni dia tak puas hati je guys. Dia tak puas hati dengan seorang cikgu ni dan dia terus ambil langkah yang sangat gila untuk sihir satu asrama sekolah. Dan dia tak puas hati hanya kerana dia kena buang asrama je sebenarnya. Tapi disebabkan dia ni memang bermasalah, student yang bermasalah, dia terus pergi jumpa bomo siam dan terus hantar sihir. So, nak tahu kisah selanjutnya, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, cerita ni bermula masa Aiman tingkatan 2, beberapa hari sebelum kejadian sihir dan histeria berlaku. Keadaan pada masa tu macam biasa lagi tau, tak ada apa-apa yang pelik lah yang berlaku. Dia pergi sekolah, balik sekolah macam biasa. Sampailah ada satu masa ni, student yang nak huru-harakan sekolah tu tak datang sekolah secara tiba-tiba. Dan pada petang tu lah keadaan jadi kucak-kacir bila satu pelajar perempuan kena histeria. Masa tu memang keadaan dah tak terkawal korang. Hampir semua pelajar perempuan satu persatu jadi mangsa dan apa yang boleh buat masa tu adalah bawa semua pelajar yang kena rasuk tu dekat bahagian tengah-tengah asrama dan pelajar-pelajar lelaki yang lain cuba bantu dengan azan, baca-baca ayat-ayat yang patutlah dekat situ. Kejadiannya berlaku pada waktu petang tau. So, diorang semua waktu tu baru je lagi pulang daripada sekolah dan tak sempat lagi nak mandi, makan, tapi dah kena hadap benda-benda macam ni kan. Dan dalam kejadian yang berlaku tu, selain daripada mangsa-mangsa histeria yang dibawa ke tengah-tengah asrama untuk dirukyahkan, ada juga beberapa mangsa histeria pelajar perempuan yang dibawa ke surau. Kejadian ni macam menurut Aiman memang cepat sangat berlaku. Aiman dengan tak sempat nak tukar baju, tak sempat apa-apa lah, tiba-tiba tak boleh nak masuk dom sebab kena hadap benda ni. Dan masa kebanyakan pelajar-pelajar histeria kena masa tu, Aiman diarahkan untuk berada di bahagian surau. So, apa-apa yang berlaku dekat dalam ataupun area surau tu, Aiman tahu and dia perlu bertanggungjawab atau tolonglah apa-apa yang patut kat situ. So, masa ustaz-ustaz tengah sibuk berubatkan pelajar-pelajar histeria kan, tiba-tiba warden asrama ni pergi belakang surau dan pada waktu itulah Aiman pun ikutlah sekali dengan beberapa pelajar lelaki lain. Dan yang mengejutkan Aiman masa tu, apa yang warden tu jumpa adalah satu anak patung kecil yang penuh dengan jarum dan anak patung tu ada kesan terbakar sikit. Dan benda ni salah satu bukti lah yang menunjukkan ada pelajar yang cuba khianat, cuba nak sihir salah seorang pelajar ataupun guru dekat sekolah tu guys. Dan warden asrama pada waktu tu sempat buka apa yang ada dalam patung tu dan apa yang Aiman nampak pada waktu tu, bahagian dalam patung tu juga penuh dengan jarum. So, patung yang warden tu jumpa, dia terus buang dan bakar dekat tempat pembuangan sampah yang ada berdekatan surau tu tau. Dan selepas daripada tu, Aiman dengan member-member dia teruslah buat bacaan Yasin dekat dalam surau tu. Dan semasa dalam surau tu, ada beberapa pelajar yang masih lagi kena histeria tau. Aiman dengan kawan-kawan dia pula waktu tu, diorang buat satu kumpulan yang terdiri daripada 8 hingga 10 orang macam tu untuk buat bacaan Yasin. So, bacaan Yasin yang tim Aiman ni bukan sekali je tau, berulang-ulang bacaan Yasin tu untuk redakan keadaan tu. So, korang bayangkanlah betapa lamanya keadaan nak reda, keadaan histeria tu.
Dan benda ni buatkan Aiman rasa letih dan mengantuk. Keadaan walaupun waktu tu keadaan serabut gila, Aiman memang dia malas nak peningkan kepala, jadi dia buat keputusan untuk tidur sekejap guys. Dia sempat pula tidur guys, dalam 10 hingga 15 minit macam tu. Dia tidur dalam keadaan duduk sambil pegang Yasin tau. Dalam tengah orang lain baca Yasin tu, tiba-tiba kawan Aiman kejut Aiman. Man, bangun Man, tak payahlah tidur tengok orang baca Yasin. Aiman pun tersedar lah kan. Dia pun sambung balik baca Yasin. Dan masa Aiman bangun tu, memang kena dengan timing korang. Sebab salah seorang pelajar perempuan yang kena histeria, yang ada dekat dengan dia waktu tu, tiba-tiba bersuara. Dari keadaan dia yang tak berapa sedar dan meracau, terus perempuan tu bersuara. Dia kata, siapa makan? Siapa makan? Mula-mula Aiman dengan kawan-kawan Aiman ni dengar dia cakap siapa makan tu, tapi lepas diulang banyak kali, baru Aiman sedar yang dia sebenarnya bukan cakap siapa makan, tapi dia cakap siapa rakam. Rupanya dalam keadaan suasana yang tengah kalut, huru-hara macam tu, ada salah seorang daripada kawan Aiman tu cuba nak rakam suasana histeria pada waktu tu. Dan diorang semua memang perasan yang ada salah seorang daripada yang tengah baca Yasin tu cuba rakam, dan dia macam cepat-cepat sembunyikan phone tau. Yelah, pergi sekolah mana boleh bawa phone, so dia macam nak elak daripada kena rampas lah kantoi kan. Rupanya benda-benda gaib macam ni memang boleh tahu kalau kita ni cuba nak buat dia marah. So keadaan petang tu memang meletihkan ramai pihak, terutamanya ustaz-ustaz lah yang datang untuk tolong berubat kan. Dan Aiman bersyukur sebab warden masa tu bagi peluang untuk Aiman dan kawan-kawan yang lain untuk naik dom sekejap. Dia nak mandi dan bersiap-siap untuk solat maghrib lah. So selepas settle semua, bersiap diri dalam 30 minit macam tu, diorang semua ni dia arahkan untuk turun balik ke surau untuk solat maghrib. Dan masa Aiman turun untuk solat maghrib tu guys, keadaan dah jadi macam mula terkawal balik tau. Pelajar-pelajar yang kena histeria pun dah kembali normal. Cuma diorang pada masa tu, diorang just like berehat dekat dalam surau and ditemani pelajar-pelajar dan juga beberapa orang ustazah. Jadi diorang pun solat lah macam biasa, solat maghrib berjemaah, tak ada apa-apalah yang berlaku masa tu. Sampailah pada waktu solat isyak, keadaan dah mula berubah. Bila salah seorang pelajar lelaki senior tingkatan 5 masa tu, dia gelarkan diri dia mat, mula menunjukkan tanda-tanda yang dia ni akan dirasuk, on the way nak kena rasuk macam tu lah. So masa tu orang lain semua tengah prepare nak solat isyak, tengah betul-betul kan soft dah waktu ni, tiba-tiba si Mat tadi tu meracau. Dan Aiman pun ambil keputusan untuk teruskan solat dan biarkan pelajar-pelajar lain yang tolong handle lelaki tu kan. Dan masa tu ustaz yang mengimamkan solat pun tak berhentilah, dia teruskan solat macam biasa. So settle je solat, Aiman ditugaskan untuk pegang senior yang kena histeria tadi tu. Dan perkara yang Aiman perlu buat untuk bagi diri dia dan juga kawan-kawan dia yang lain tu kuat untuk tahan lelaki yang kena histeria Mat tadi tu, diorang bahagikan tim. Diorang bahagikan tim untuk pegang seorang yang kena histeria ni, iaitu 2 orang pegang bahagian kepala, 2 lagi bahagian badan dan 2 lagi bahagian kaki. So Aiman masa tu dia kena pegang bahagian kaki tau. Lepas tu ustaz yang cuba nak rawat tu, dia ada bagi tahu Aiman, kalau pegang bahagian kaki, cuba tekan kuku kaki dia. Sebab bila tekan kuku dia, memang susah orang yang kena rasuk tu nak gerak. So Aiman tak tahulah kan, bila Mat ni dah sedar nanti apa yang dia rasa, sebab memang dia tekan jari si Mat ni kuat gila tau. Sampai kan Aiman sendiri pun rasa lengoh bila pegang kaki orang yang kena rasuk ni. Dan lagi satu, ustaz yang berubat tu juga ada pesan, jangan tengok mata orang yang kena rasuk, sebab benda ni akan buatkan kita rasa takut kot Kamal rasa. Sebab dia kata, ustaz tu kata boleh berjangkit histeria. Kamal rasa sebab mungkin akan trigger kita rasa macam takut, and that time kata apa, lemah semangat lah, so senang nak kena rasuk. So pada malam kejadian tu, bukan senior sahaja yang kena rasuk korang, tiba-tiba ada lagi seorang senior perempuan yang kena jadi mangsa histeria malam tu. So untuk yang senior perempuan ni, masa petang tadi dia tak kena rasuk tau. Malam tu baru first time dia kena. Untuk mangsa histeria perempuan ni, dialah salah seorang mangsa histeria yang tak perlu pun orang pegang. Dan pada ketika tu semua jemaah surau berdiri rapat
dekat dinding surau dan ada kat tengah-tengah surau bersama dengan senior perempuan yang kena histeria tu. Waktu tu hanya ustaz tu seorang saja yang bantu untuk keluarkan jin dalam badan pelajar perempuan ni. Dan apa yang Aiman tak sangka, buang jin untuk pelajar terakhir yang kena histeria ni bukanlah mudah seperti yang disangka. Sebab jin yang masuk dalam badan pelajar perempuan ni dah mula sayang dekat badan pelajar tersebut. Dia tak nak keluar daripada badan dia. So Aiman dan pelajar-pelajar yang lain tengok je lah waktu tu kan ustaz tu tengah berubat dengan pelajar perempuan tu dekat tengah-tengah surau tu. Macam-macam cara dah ustaz tu buat. Ustaz tu tanya benda tu datang dari mana, kenapa tak nak keluar daripada badan pelajar ni, lepas tu datang sini buat apa. Macam-macam lah ustaz tu tanya dekat jin tu. Dan solusi yang ustaz guna untuk buang jin dalam badan perempuan tu adalah dengan cara jin lain nikahkan dengan jin yang ada dalam badan perempuan tu. Sampai tahap tu sekali guys. Nikahkan jin. Ini memang pengalaman seram yang paling gila dalam hidup Aiman menurut dia. Dan manusia jadi perantara untuk nikahkan jin korang. Semata-mata nak keluarkan jin tu daripada badan perempuan tu. Kejam betul lah jin tu kan. Masa ustaz tu tengah berubat nak buang jin tu, pelajar perempuan yang kena rasuk tu ada jugalah macam tersedar beberapa kali kan. Lepas tu time tu ustaz terus baca satu surah ni dan hentak tangan dia dekat lantai macam tu, dan pelajar perempuan tu terus pengsan depan mata Aiman ya. Orang lain semua tengok time tu, tak berani pun nak sambut dia bila dia jatuh. Dan yang paling dekat pun Aiman lah masa tu. Depan mata dia nampak perempuan yang kena histeria tu kan. Tu pun memang dia tak berani nak sambut kepala perempuan tu yang pengsan tu kan. So dorang memang tengok je. Lepas pengsan tu, jin dalam badan dia tu dah tak ada. Dan dia pun sedar macam biasa. Cuma badan dia memang rasa penat gila lah. Yelah berjam-jam tu jin tu ambil alih badan dia. Lepas selesai semua, keadaan kembali normal macam biasa. Dan sebelum diorang ni balik ke dom masing-masing, ustaz adalah pesan dekat diorang yang asrama ni kena pagar dengan bacaan Al-Quran. Dan setiap dari tiang asrama tu akan ada obor api sebagai pendinding tau. Pagar dan obor api yang dipasang tu akan terus menyala dan kukuh selagi mana mulut diorang semua ni terus berselawat dan baca ayat suci Al-Quran. So selepas selesai semua ni korang kan, barulah diorang dibenarkan untuk pulang ke dom masing-masing dan teruskan sesi persekolahan untuk esok macam biasa. So dalam kejadian ni, Aiman sebenarnya malas nak fikir sangat lah dengan keadaan sekeliling. Sebab benda-benda macam ni kalau fikir lebih akan melemahkan semangat dalam diri dia. Itu apa yang Aiman percayalah. Sebab itulah Aiman tak ambil pot sangat, sebab tak nak bagi fikiran dia bercelarut. 2 hari selepas kejadian tu, Aiman adalah dengar-dengar kan cerita daripada pelajar-pelajar lain yang pelajar yang hantar jin yang buatkan satu asrama tu jadi huru-hara tu jatuh sakit. Dan dia sakit sebab masa malam tu memang dia fight gila-gila ustaz yang nak berubat pelajar pada malam tu. Mungkin pada masa tu dia dengan bomoh siam yang diupah tu sakit sebab kalah dengan bacaan Al-Quran ustaz yang berubat tu. So sampai situ sahajalah kisah daripada Aiman. So Aiman tak kongsikan macam mana dia tahu pelajar tu yang sihir satu sekolah kan. Dan Aiman juga tak cerita tentang tak puas hati dengan seorang cikgu ni sampaikan dia nak kena sihir satu sekolah. Tapi mungkinlah itu apa yang Aiman dengar-dengar daripada budak-budak kat sekolah tu. Dan mungkin Aiman bukannya kawan dengan budak tu ke, tak kenal ke budak tu. Tapi menurut Aiman memang budak tu bermasalah. So lelaki ni bagi aku macam complicated. Dia complicantut sikit. Sebab otak dia tu bagi kamar lain macam lah. Kalau jenis lelaki normal okey lah. Kalau yang macam luar biasa macam budak ni kadang-kadang risau ya. So lelaki ni dia pantang dicabar. Mungkin lah dia banyak bermasalah. Lepas tu ada cikgu ni yang buatkan dia rasa geram sangat. Kecil besar dia sampai dia emus nak kena buang daripada sekolah tu, asrama pula tu. Tapi aku tak faham macam mana dia boleh ada keinginan untuk jumpa bomoh weh. Jumpa bomoh tu pun dah cukup
buat rasa seram. Apatah lagi nak kena cari barang-barang dia weh. Kadang-kadang ada bomoh tu minta apa ni barang-barang daripada mayat lah, kau kena korek kubur lah. Sanggup weh. Okay, so tu sajalah cerita daripada Aiman. So thank you Aiman sebab sudi kongsi kisah seram ni dengan peminat creepy sekalian. Semoga korang mendapat sedikit sebanyak pengajaran daripada kisah ni. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.